Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersemuka pada pagi ini untuk PDPR matematik, subjek matematik. Sebelum tu cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu ialah Azaimi Johan bin Syahrudin, yang akan mengajar kamu semua subjek matematik. Subjek matematik di mana cikgu akan mengajar 4 kelas. Kelas alfa, kelas beta, kelas kosmik dan delta. Lagi 2 kelas epsilon dan juga gamma akan diajar oleh cikgu Maizatul dan juga cikgu Suryani. Okey, seterusnya kita tengok buku apa yang perlu ada. Perlu kamu sediakan. Apa yang perlu kamu sediakan? 1, buku teks matematik tahun 4. Cikgu percaya kamu tak ada lagi. Tak ada lagi buku teks tahun 4. Jadi cikgu dah masukkan dalam kamu punya GC dan juga Telegram buku teks digital matematik tahun 4. Dan insyaAllah nanti kalau kita dah terima buku teks lebih memudahkan. Okey, seterusnya buku tulis kotak kecil nombor 6. Kotak kecil nombor 6. Kalau tak ada lagi boleh guna yang tahun lepas. Kalau tahun lepas punya nombor 7 pun boleh guna, tak ada masalah. Nombor 6 ni dia kecil sedikit berbanding nombor 7. Sediakan 3 buah buku, tapi untuk PKP ini kita hanya gunakan 1 buah. MT1 saja. Tulis di atas buku tu MT1. Mudah, MT1. Yang 2 lagi tu kita simpan masa bersemuka nanti. Seterusnya yang cikgu nak kamu ada buku fakta asas. 1 fakta asas tambah. Okey, berwarna oranye ni. Okey, kemudian kamu ada 1 lagi buku fakta asas tolak. Warna biru, dan 1 lagi jadual CV pelbagai guna. 3 buku cikgu akan guna. Cikgu suka guna buku ni sebab asas ni sangat penting. Sangat penting. Macam mana nak guna, macam mana nak buat, nanti cikgu akan terangkan kemudian. Dan 1 lagi, kamu mesti ada pensel warna berwarna biru. Untuk apa? Untuk kita tanda latihan bila kita bincang. Bila betul kita tanda betul lah. Bila salah kita tanda pangkah. Warna biru. Cikgu tak pernahkan kamu guna pen biru ke pen merah ke, tak nak. Mesti guna warna. Okey, dan kemudian bila kamu ada salah di muka surat seterusnya, kamu buat pembetulan. Dan pembetulan jangan pakai pensel, kamu guna warna biru tu juga. Jadi kamu ada beza antara yang kamu buat latihan dan juga pembetulan. Jadi kamu nampak perbezaan dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok cara menulis. Ni penting. Pertama, cara menulis buku petak nombor 6. Mesti ada hari di atas sebelah kiri. Contoh sini Jumaat tu. Nampak hari Jumaat tu mesti ada. Kalau hari ni Selasa lah kamu tulis. Okey, ni benda asas, tapi cikgu ulang takut kamu terlupa. Yang kedua, mesti ada tarikh di atas sebelah kanan. Tulis tarikh. 26 hari bulan 1 tahun 2021. 26 Januari 2021, tak ada masalah, boleh saja. Okey, ketiga, mesti buat garisan dari atas ke bawah di sebelah kiri buku, 1 atau 2 kotak. Okey, tengok garisan tepi. Garisan tepi sebelah kiri garisan tu yang buku ni dia ambil 1 kotak dan dia buat garisan daripada atas sampai bawah. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk kamu menulis nombor soalan. Jadi nombor soalan di luar garisan, manakala soalannya di dalam garisan, tak bercampur, dan kamu senang untuk tengok soalan mana yang kamu dah buat dan yang belum buat. Okey, seterusnya mesti ada tajuk, latihan dan muka surat dalam buku teks. Okey, macam contoh buku ni, tajuk dia Celik Minda, tapi dia terlupa tulis muka surat. Contoh yang cikgu bagi, Celik Minda muka surat 7. Kenapa kena ada muka surat? Contoh kamu nak semak. Okey, jadi kamu tak tahu ini buku ni soalan ni muka surat berapa. Kamu nak cari balik, banyak tajuk Celik Minda. Jadi bila kamu tulis muka surat 7, kamu tahu. Jadi soalan tu dekat muka surat 7 dalam buku teks. Senang untuk kita semak. Okey, yang kelima ni sangat penting. Pastikan tulisan kemas dan teratur. Kenapa nak kena kemas dan teratur? Sebab matematik ni bila kamu tulis tak cantik, bukan tak cantik lah, tak teratur, jadi kamu nanti akan tersilap, akan berlaku kecuaian. Banyak yang masalah dalam matematik ni adalah kecuaian. Benda senang tapi jadi salah.
Pastikan kamu tulis dengan kemas dan teratur. Dan ini yang paling penting, pastikan satu nombor dalam satu kotak. Jangan tulis nombor rapat-rapat. Tengok tulisan yang ni, satu nombor satu kotak. Kalau perkataan macam atas tu, hitung isi padu bentuk gabungan. Itu tulisan ataupun huruf. Tak perlu satu huruf satu kotak. Boleh tulis rapat-rapat macam biasa. Tapi apabila nombor, pastikan kamu tulis satu nombor satu kotak. Untuk supaya cantik, kemas, teratur dan tidak melakukan kesilapan. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang kamu akan belajar tahun ni. Okey, ada 8 bab penting, 8 bab besar, dan di dalam bab-bab besar ni ada bab-bab yang kecil. Okey, kita tengok sebagai contoh bab 1. Nombor dan operasi. Ini sangat penting. Kena kenal nombor, kena tahu tulis nombor, kena tahu ejaan nombor. Jangan salah. Tempat sah, puluh, ratus, ribu, semua kena tahu. Kemudian kita dalam ni juga ada operasi yang sangat-sangat penting yang kena mahir, kena kuasai, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Tambah tolak ni cikgu tak risau sangat sebab kebanyakan kamu dah tahu nak tambah macam mana, cuma cepat dan lambat saja kamu tambah. Tapi yang biasanya mendatangkan masalah pada murid-murid adalah soalan darab dan bahagi, di mana dia tidak kuasai sifir. Jadi dekat sini cikgu nak tegaskan, tolong hafal sifir. Sifir 1 sampai sifir 9 paling kurang. Tapi kalau kamu boleh sampai sifir 12, bagus, sangat bagus. Nombor hafal sifir 1 sampai 9 paling sikit. Sebab apa? Bila kamu tak hafal sifir, kamu takkan boleh buat soalan darab dan tak boleh buat soalan bahagi. Okey, seterusnya tajuk kedua, pecahan, puluhan dan peratus. Peratus adalah tajuk baru. Pecahan dan puluhan memang kamu dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey, yang ketiga, tajuk wang. Wang ni seronok belajar sebab semua tahu. Wang kan. Kalau tak tahu wang, macam mana kita nak belanja kat kantin? Tengok dalam tajuk wang kena ada tambah wang, tolak wang, darab wang, bahagi wang. Kalau kamu tak kuasai semasa di tajuk 1, kamu susah nak buat tajuk wang. Okey, yang keempat ada tajuk masa dan waktu. Masa sangat penting. Tolong hargai masa. Kalau kamu dapat latihan, cikgu bagi terus buat sebab kita nak kejar pula subjek selepas ini. Jadi tolong buat mengikut masa, buat jadual kamu yang baik. Jadi akan belajar nanti. Tapi untuk masa ni tolong hargai masa. Okey, seterusnya tajuk kelima. Tajuk panjang, jisim dan isi padu. Ini kamu dah belajar. Kamu dah tahu unit-unit yang terlibat kan? Milimeter, sentimeter, meter dan kilometer untuk panjang. Jisim, kilogram dan gram. Isi padu, mililiter dan juga liter. Juga ada soalan tambah, tolak, darab, bahagi untuk tajuk ni. Okey, untuk tajuk ruang pula, kalau sebelum ni kamu belajar bentuk 2D, 3D, poligon semua. Yang ni untuk tajuk ruang ni kamu akan kenal sudut. Lepas tu garisan serenjang, garisan selari semua kamu akan belajar kat sini. Kita akan tahu, kita akan belajar kira perimeter, luas dan juga isi padu. Seterusnya tajuk ketujuh, tajuk baru untuk kamu, koordinat, nisbah dan kadaran. Dan akhir sekali pengurusan data. Cikgu harapkan kita akan cuba habiskan semua silibus tahun ni sebelum peperiksaan akhir tahun. Walaupun lambat lagi, kita kena rancang sebaiknya supaya kita berjaya menghabiskan semua sekali. Okey, seterusnya kita nak tengok tajuk jadual. Jadual PDPR kita, hari apa kita terlibat. Okey, kita tengok yang bawah untuk tahap 2. Yang atas tahap 1. Okey, yang bawah kita akan ada matematik. Kita akan ada matematik pada hari Isnin. Okey, secara offline. Macam mana online offline nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, kemudian hari Selasa macam hari ni. Okey. Dan satu lagi kita akan berjumpa pada hari Khamis. Ada 3 kali seminggu. Jadi kita akan berjumpa hari Isnin, hari Selasa dan juga hari Khamis. Okey.
Seterusnya, seterusnya, ni buku teks digital. Buku teks digital yang cikgu dah bagi pada kamu dalam Google Classroom dan juga Telegram. Kita teruskan pada tajuk yang pertama. Ni cikgu dah terangkan tadi. Kita tengok ke surat yang pertama, nombor dan operasi. Dekat sini kamu kena kenal nombor, kena tahu ejaan nombor. Jadi kita tengok sama-sama. Kita tengok yang nombor A tu. Skor murid dalam kuis Kahoot. Maka saya 9,800. Siapa nama dia tu? Maksudnya 9,800 tu adalah Ramli. Bagaimana kita menyebut Makanita? Kita tengok sama-sama. Makanita dekat sini, di bawah tu kita tengok 1, 3, 7, 0, 1. 1, 3, 7, 0, 1. Cikgu tulis di sini. 1, 3, 7, 0, 1. Kita nak tengok macam mana kita nak sebut dan juga macam mana kita nak tulis dalam perkataan. Yang dia dah bagi ni angka, kita kena tukar kepada perkataan. Dalam tajuk ni dia ada dua. Dia bagi angka, tukar ke perkataan. Satu lagi dia bagi perkataan, kamu kena tukar kepada angka. Angka ni nombor. Jadi nombor dia bagi, kita nak tukar. Kita nak sebut macam ni. Pertama sekali, apa yang perlu kamu buat? Kamu bulatkan 3 nombor di belakang. Bulat atau petak lah. Yang ni kita kumpulan B. Kumpulan B ni kita jangan sebut lagi. Kita sebut nombor di hadapan dahulu yang kita tak bulatkan. Yang kita tak bulatkan. Berapa nombor dia? 13. 13 apa? Jadi yang di luar kotak ni rumah ribu semua sekali. Jadi 13,000. 13,000. 13,000 berapa? 13,000 berapa? Kita tengok yang dalam kotak pula. Dalam kotak 701. Puluh tak ada kan? 701. Jadi kita kena sebut keseluruhan ataupun kita tulis dalam perkataan 13,701. Itu cara sebut dan tulis dalam perkataan. Cikgu bagi contoh yang kedua. Kita ambil nombor yang lain. 2, 0, 4, 7, 6. Apa yang kita perlu buat? Kita bulatkan 3 nombor di belakang dahulu. Kita sebut 476. Tapi jangan lagi. Yang penting di hadapan. Hadapan. Di luar kotak. Rumah ribu ada berapa? 20. Jadi 20,476. 20,476. Cikgu bagi satu latihan. Kamu cuba sebut sendirilah. Walaupun cikgu tak dengar, tak apa. Kamu cuba sebut. Kita tengok. Berapakah nombor dia? Tengok nanti kamu punya jawapan betul ataupun tidak. Cuba sebut. Berapa nombor ni? 3, 5, 0, 6. Tu kita sebut satu-satu. Tapi nak keseluruhan sekali, semua sekali. Dah cuba dah. Kalau dah cuba, ini jawapannya. Kita tengok sama-sama. Kita bulatkan dulu nombor di belakang. 006, rumah 100 tak ada, rumah 10 tak ada. Dia ada nombor 6 saja. Jadi kita sebut 6. Tapi kita kena sebut depan dahulu. Ada 35. Cikgu tertulis titik perpuluhan tu, kita abaikan. 35,000 dalam kotak 6. Jadi jawapan dia 35,006. Betul tak kamu jawab? Kalau betul, tahniah. Kalau salah, nanti kita cuba lagi. Seterusnya. Kita balik pada kita punya buku teks. Kita tengok buku teks kita. Jadi kita dah sebut tadi 13,701. Ingat 3 nombor di belakang tu. 3 nombor di belakang tu kita bulat. Kumpulan B. Kita sebut di hadapan dulu rumah ribu. Seterusnya. Kita tengok. Yang atas sama juga. Kita tengok yang bawah.
saya tulis 29,608 dalam angka. Dalam angka, dia tulis dalam angka. Dalam nombor. Manakala yang lelaki ni, saya tulis nombor dalam angka dan perkataan. Dia tulis dua-dua sekali. Ada nombor dan ada perkataan. Okey. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok yang ini. Okey, kita tengok yang ini. Okey, cikgu padam dulu jawapan dia. Okey, macam mana kita nak tulis dalam angka pula? Tadi angka ke perkataan. Sekarang ni kita nak daripada perkataan kepada angka. Apa yang kita perlu buat? Okey, kita kena ada 3 tempat di belakang dahulu. Okey, contoh. 1, 2, 3. Okey, yang ini yang di dalam bulatan yang kita buat tadi. Manakala di hadapan ada rumah ribu. Okey, kita tengok perkataan dia. 29,000. Jadi maksudnya di hadapan ada nombor 29. Ribu tu bulatan kan, di luar tu. Okey, kemudian dalam dia tulis 608. 600, dia ada sebut puluh tak? Tak ada. Bila tak ada sebut puluh, kita tulis sifar. Terus 8. Ni cara untuk kita tulis dalam angka. Kita bulat dahulu. Ada 3 nombor di belakang. Tapi jangan tulis, kita tulis di hadapan dahulu. Okey. Kita tengok 29,608. Okey, seterusnya. Kita tengok latihan kamu hari ni. Kita tengok latihan kamu hari ni. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat hari ni? Okey. Cikgu nak kamu buat dalam buku matematik, buku tulis MT1. Okey, tajuk dia macam tadilah cikgu cakap, kena ada hari, ada tarikh, tajuk dia ni cikgu bulatkan. Uji diri muka surat 3. Uji diri muka surat 3. Okey. Kemudian apa yang kamu kena buat? Nanti cikgu akan post jugalah dalam Telegram dan juga GC. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Nombor 1 tu kamu sebut secara lisan lah. Sambil tu kamu berlatih lah nanti. Macam mana nak buat, kita dah belajar tadi. Okey, buat soalan nombor 2. Okey, tulis nombor dalam perkataan. Kemudian A. Berapa soalan dia? Tulis kat sebelah dia. Contoh, cikgu buat tadi 4, 7, 2, 9, 3 sama dengan, kamu tulis dalam perkataan. Okey, sama juga nombor 3 tu, kamu tulis perkataan. Okey, dah tulis perkataan dia dah habis, sama dengan berapa nombor dia. Contoh, selepas dah siap, kamu ambil gambar dan hantar dalam grup Telegram. Itu lebih mudah. Tapi kalau kamu tak nak hantar dalam Telegram, kamu nak hantar dalam GC pun boleh. Kalau boleh, lepas habis saja kamu tengok video ni, terus cari buku MT1, terus buat. Jangan tangguh-tangguh kerja, sebab nanti jadi banyak. Sebab lepas ni kamu ada subjek lain lagi. Dah siap, terus hantar, kamu dah tak ada kerja dah. Buat ulang kaji pula. Okey. Jadi sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat siapkan latihan. Dan kalau tak faham, boleh hantar soalan-soalan yang kamu tak faham tu di dalam grup Telegram. Tulis dan cikgu insyaAllah cikgu akan cuba jawab. Jadi nanti cikgu akan bagi tahu balik yang mana nak buat. Uji diri muka surat 3, soalan 2 dan soalan 3. Okey, sampai jumpa lagi nanti. Jaga diri kamu. Stay safe di rumah. Jangan merayau. Tak perlu main di luar sebab kita masih belum menang melawan COVID-19. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.